Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan mereka dan kita perkenalkan narasumber kita pada pagi ini. Mula-mula di sebelah kanan saya bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Azul Hashmi bin Haji Masri, merupakan pegawai tugas-tugas khas kanan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC, selaku ahli urus setia BIKTA 2026. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang ya. Baik, dan seterusnya di sebelahnya pula bersama dengan tetamu kita. Ya, bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Razan bin Haji Abdul Razak, merupakan pengurus kanan Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam, juga selaku ahli urus setia BIKTA 2026. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan di hujung sekali bersama dengan Pengiran Khairi bin Pengiran Haji Mutusin, merupakan Ketua Hakim BIKTA 2026. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sihat pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi apapun terlebih dahulu ya, kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kerana berkesudian untuk meluangkan masa untuk berbincang dan juga memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan segmen wawancara kita ini berkenaan dengan BIKTA 2026. Jadi kita akan mulakan segmen wawancara kita kali ini bersama dengan Tuan Muhammad Zul Hashmi. Mungkin daripada Tuan dapat menerangkan sedikit apakah itu BIKTA dan bila sebetulnya ianya mula diperkenalkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. BIKTA ini adalah singkatan bagi Brunei ICT Awards, iaitu satu anugerah tahunan yang mula diperkenalkan pada tahun 2004 lagi. Jadi BIKTA ini bertujuan untuk mengiktiraf dan menggalakkan inovasi serta kreativiti dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di negara Brunei Darussalam. Penganjuran BIKTA ini pada lazimnya melibatkan tiga pihak, iaitu Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC, Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi AITI, dan Infocom Federation Brunei IFB. Ianya adalah platform yang memberi peluang kepada pelajar, individu, perusahaan sama ada mikro, kecil dan sederhana, syarikat tempatan serta organisasi awam dan swasta untuk mengetengahkan produk, prototipe atau penyelesaian digital yang berpotensi memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Baik. Baik, terima kasih tuan ya. Dan untuk seterusnya tuan, kita ingin mengetahui mengapa BIKTA penting kepada negara dan juga peserta tempatan serta juga dalam pembangunan digital negara ini. Mungkin dapat tuan jelaskan secara rincinya, silakan. Boleh, insya-Allah. Ya. BIKTA ini adalah penting kerana ia bukan sahaja satu pertandingan, tapi juga satu platform untuk mengetengahkan bakat dan inovasi tempatan. Melalui BIKTA, peserta berpeluang untuk mempamerkan idea dan penyelesaian digital mereka, mendapatkan pendedahan, memperbaiki produk dan membina keyakinan untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi lagi. Selain itu, BIKTA juga berperanan dalam mengukuhkan kerjasama antara pihak kerajaan, sektor swasta, industri ICT, institusi pendidikan dan rakan-rakan strategik yang lain. Apa yang dihasratkan ialah supaya produk dan inovasi tempatan yang lahir daripada BIKTA ini dapat berkembang lebih jauh, lebih berdaya tahan dan insya-Allah berpotensi untuk diketengahkan di peringkat serantau melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards atau APIKTA. Ya, alhamdulillah. Jadi ini merupakan satu anugerah tahunan ya yang mula diperkenalkan pada tahun 2004. Jadi kalau kita boleh tahu juga tuan, tema BIKTA pada tahun ini mungkin dapat dikongsikan juga. Boleh. Okey, pada tahun ini BIKTA 2026 membawa tema berinovasi untuk digital Brunei. Tema ini mencerminkan usaha berterusan negara dalam perjalanan transformasi digital, di samping menggalakkan inovasi tempatan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan ekonomi. Melalui tema ini, BIKTA dihasratkan menjadi platform untuk menggalakkan pelajar, individu, syarikat tempatan dan organisasi menghasilkan produk
atau penyelesaian digital yang praktikal, kreatif dan boleh membantu memudah cara pelbagai urusan sama ada dalam aspek pembelajaran, perniagaan, perkhidmatan awam ataupun kehidupan seharian. Baik. Dan untuk seterusnya ya, bagi tahun ini ya Tuan ya, apakah kategori-kategori yang dibukakan kepada peserta BIKTA mungkin dapatkah kita ni kongsikan bersama dengan penonton kita? Silakan. Boleh, insya-Allah. Ya. Seperti tahun lalu ada 10 kategori dipertandingkan. Kategori pertama ialah perkhidmatan pengguna dan perniagaan, iaitu khusus bagi projek produk atau perkhidmatan digital yang dapat memperkasakan pilihan pengguna atau membantu perniagaan meningkatkan daya saing, produktiviti dan keberkesanan operasi mereka. Yang kedua, perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan ataupun inclusion. Ia memberi tumpuan kepada projek, produk atau perkhidmatan yang memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualiti kehidupan, kesejahteraan, pendidikan dan keterangkuman masyarakat umum. Bagi kategori ketiga, iaitu perindustrian, ia adalah bagi projek atau penyelesaian otomasi yang menggunakan integrasi sistem, teknologi dan proses dalam pelbagai sektor seperti pertanian, rangkaian, komunikasi ICT, pengangkutan dan sebagainya. Seterusnya, BIKTA juga membuka ruang penyertaan kepada pelajar melalui kategori-kategori pendidikan. Kategori sekolah rendah dibukakan kepada individu atau penuntut dari tahun 4 hingga tahun 6. Kategori sekolah menengah bagi individu atau penuntut daripada tahun 7 ke tahun 11. Manakala kategori pengajian tinggi dibukakan kepada individu atau pelajar dari tahun 12 ke peringkat sarjana muda. Kategori ini memberi peluang kepada para pelajar untuk mengetengahkan idea, kreativiti atau prototype ICT mereka dari peringkat awal lagi. Seterusnya, kategori keempat adalah kategori awam dan kerajaan. Ianya dibukakan kepada perkhidmatan kerajaan atau sektor awam yang menyediakan perkhidmatan digital. Kategori ini memberi pengiktirafan kepada usaha pendigitalan perkhidmatan awam yang boleh meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Bagi peserta-peserta yang menyertai kategori utama tadi, kecuali kategori pendidikan, mereka juga layak menyertai kategori silang. Jadi kategori silang ini terdiri daripada syarikat pemula ataupun startup, iaitu bagi syarikat yang membangunkan produk ICT yang inovatif dan berpotensi. Kategori penyelidikan dan perkembangan bagi projek penyelidikan dan pembangunan ICT, dan teknologi bagi syarikat atau penyelesaian yang mempelopori penggunaan produk dan teknologi ICT. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak ya penerangan yang telah pun dikongsikan ya. Dan juga kita sebetulnya masih lagi bersama dengan tetamu kita. Mungkin dapat berkongsi juga apakah antara keistimewaan ataupun kelainan pada BIKTA untuk tahun ini, Tuan. Okey. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi pada tahun ini BIKTA 2026 akan mengetengahkan anugerah penaung BIKTA ataupun BIKTA Patron Award. Anugerah ini akan memberikan peluang kepada pemenang terbaik daripada kalangan pemenang-pemenang dari semua kategori BIKTA. Ianya merupakan pengiktirafan tertinggi kepada penyertaan yang paling menyerlah. Penerima anugerah ini akan menerima trofi khas. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian kita ingin mengetahui adakah BIKTA hanya dibukakan ya kepada peserta yang mempunyai produk ICT yang sudah siap digunakan ni, Tuan? Ya. Ya. Mas ya. Jadi BIKTA bukan saja terbuka kepada peserta yang sudah mempunyai produk ICT yang siap digunakan, tetapi juga kepada peserta yang mempunyai working prototype atau prototype yang berfungsi. Apa yang penting ialah produk atau prototype tersebut dapat menunjukkan fungsi asas, mempunyai idea yang jelas dan berpotensi untuk dikembangkan. Jadi peserta tidak perlu menunggu sehingga produk mereka sempurna sepenuhnya.
Jika ada idea yang baik dan prototip yang berfungsi, Bikta adalah platform yang sesuai untuk mengetengahkan produk tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan beralih pula bersama dengan Tuan Muhammad Razan bin Haji Abdul Razak, merupakan pengurus kanan Authority Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam, juga selaku ahli urus setia Bikta 2026. Jadi kalau kita boleh tahu Tuan, apakah antara syarat-syarat umum bagi mereka yang ingin menyertai Bikta 2026 dan bila sebetulnya tarikh tutup penyertaan Tuan? Okey, terima kasih. Jadi penyertaan Bikta 2026 telah dibuka sejak 19 Mac 2026 dan tarikh akhir penghantaran penyertaan adalah pada 30 Jun 2026, manakala penilaian insya-Allah akan dijalankan oleh para hakim pada bulan Julai ini. Dari segi kelayakan, Bikta terbuka kepada pelbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar, individu, syarikat tempatan, organisasi awam dan swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Secara umum, bagi kategori syarikat, penyertaan hendaklah daripada syarikat tempatan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam dengan sekurang-kurangnya 51% pegangan dimiliki oleh warga tempatan. Bagi kategori sekolah, penyertaan terbuka kepada penuntut di semua peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi sama ada kerajaan maupun swasta. Penyertaan juga boleh dibuat secara berkumpulan dengan maksimum 5 orang penuntut bagi setiap pasukan. Jadi bagi badan atau organisasi persendirian pula, ia hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkenaan di negara Brunei Darussalam. Manakala bagi kategori individu, peserta hendaklah terdiri daripada warga tempatan yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Jadi maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan dan borang penyertaan sebenarnya boleh didapati melalui laman sesawang rasmi Bikta di www.bikta.gov.bn. Ya, itu dia penjelasannya Auda bersama dengan tetamu kita tadi. Bersama sekali lagi kita perkenalkan tetamu kedua kita, Tuan Muhammad Razan bin Haji Abdul Razak, dan kita ingin masih lagi bersama dengan Tuan selain daripada pertandingan Bikta, jadi apa lagi program lain yang turut diserapkan Tuan ke dalam Bikta pada tahun ini? Okay. Jadi seperti lazimnya turut diserapkan ke dalam Bikta 2026 adalah Bikta Plus Bootcamp sebagai wadah bagi peserta-peserta Bikta untuk mengambil manfaat daripada bimbingan dan program khusus yang dikendalikan oleh jurulatih pakar-pakar yang dilantik. Jadi alhamdulillah Bikta Plus Bootcamp telah pun bermula pada 14 Mei 2026 yang akan dijalankan selama beberapa minggu sehingga Julai ini. Yang mana antara latihan dan topik-topik yang diketengahkan pada tahun ini meliputi aspek daripada ideation, market validation, branding, business and finance dan technical. Dan ini juga termasuk untuk marketing. Jadi melalui Bikta Plus Bootcamp ini juga, insya-Allah ianya dapat membantu para peserta Bikta untuk memantapkan pembentukan produk pasaran sedia ataupun market ready produk di samping mempersiapkan mereka untuk kepertandingan Bikta ini nanti. Ya. Dan Auda seperti yang dipaparkannya dapat kita saksikan pada saat ini melalui skrin TV kita. Ya. Yang ingin dikongsikan bersama dan seterusnya. Ya, masih lagi bersama dengan Tuan Muhammad Razan mungkin dapat mengongsikan juga bagi peserta-peserta yang memenangi Bikta. Adakah mungkin ada peluang yang dapat diraih selepas mereka menyertai Bikta ni? Baik. Jadi setelah menyertai Bikta, pemenang-pemenang Bikta seperti lazimnya juga akan berpeluang untuk mewakili negara Brunei Darussalam ke pertandingan Asia Pacific ICT Alliance Award seperti yang dinyatakan oleh rakan saya tadi sebelah. Penyertaan negara Brunei Darussalam di dalam Apikta sejak tahun 2002, setakat ini alhamdulillah telah meraih 7 kemenangan, 1 first runner up, sebanyak 5 second runner up dan 37 anugerah merit. Dalam kesempatan ini sukacita mengongsikan bahawa alhamdulillah pada Apikta tahun lepas bertempat di Kaohsiung, Chinese Taipei, negara Brunei Darussalam telah meraih sebanyak 1 kemenangan dan 2 anugerah merit. InsyaAllah pada tahun ini penganjur Bikta iaitu terdiri daripada Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, pihak AITI dan IFB akan berusaha untuk menambah penyertaan negara Brunei Darussalam ke pertandingan Apikta nanti di Jakarta, Indonesia pada Disember ini. Peserta-peserta yang akan mewakili negara akan ditanggung perbelanjaan perjalanan,
allowance harian, insurans serta penginapan sepanjang penyertaan berkenaan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi masa lagi kita bersama tetamu kita pada pagi ini mungkin dapat berkongsi juga dengan pencapaian pemenang BIKTA yang telah lalu, mungkin dapat berkongsi sedikit ya. Alhamdulillah, saya teruja untuk mengongsikan bahawa terdapat di kalangan pemenang-pemenang BIKTA pada tahun-tahun yang lalu telah berjaya menerokai pasaran luar negara. Di samping itu juga terdapat produk dan aplikasi yang pernah memenangi BIKTA telah mula digunakan oleh pelanggan dan orang ramai di negara ini. Di antaranya seperti produk Bloodcard, Bio.com, Kedai Pos, Track and Roll, e-Zakat, Pintar Smart Parking, Rubriks AI dan Tingkus Tales. Ya, alhamdulillah. Baik, nampaknya masa kita juga menyemburui kita ni pada ketika ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Tuan Pengiran. Tetamu kita seterusnya bersama dengan Pengiran Khairi ya. Mungkin selaku Ketua Hakim BIKTA dapat mungkin mengungsikan kriteria penghakiman ya secara ringkasnya, dan juga bagaimana pula dengan pemilihan calon-calon penghakiman dan juga mungkin akhirnya mungkin dapat disampaikan pada individu ataupun pelajar-pelajar ataupun syarikat yang dan juga organisasi yang menyertai BIKTA. Silakan. Sebelum itu mau minta izin dulu mencampur bahasa Inggeris sedikit supaya tidak confused. Okey, silakan. Okay, for this BIKTA competition is already aligned with APIKTA punya judging evaluation. So as for the standard itu sudah sampai lah. Maksudnya untuk inovasi kita ni biar sampai standardnya sampai ke regional ataupun APIKTA punya level. Okay. But there are main pillars of evaluation, uniqueness of idea, how unique the idea is, market potential, product functionality and technological quality and application. That is the main elements for them to win this competition. Just gonna take few examples of the tadi ada 10 categories kan yang di-mention. Few examples yang ada di dalam this competition. Ada variation in terms of how the weightage is, how the evaluation is playing out lah. So ada consumer business services that is focused towards innovation, market adaptability and overall business strategy. As for public and government pun ada juga kategorinya untuk pihak kementerian atau kerajaan mau mengikuti this competition boleh juga ikut, tapi ia fokus on the positive impact to the society, how the idea making a positive impact. Then there's other categories for schools and higher education institution. Evaluate presentation skill and then how the students memahami konteks problem yang diselesaikan, yang mau diselesaikan itu, and then market potential of how they can grow further lah, atau yang evaluationnya. As for the tadi soalan kedua is di penghakiman, pemilihan calon-calon. So on that side, insyaallah yang each category will have 5 different expert of judges, panel of judges. These experts are coming from industry di Brunei, ICT industry, senior academics. Some of them are coming from the business industry themselves. For example, dari CEO level atau C level. So itu yang akan dikumpulkan untuk mengkontribute dalam perkembangan BIKTA sama APIKTA nanti. Some of them is actually was already involved in APIKTA, so some of them already have experience in judging. I think that's the answer to question number 2. And ada sedikit, I encourage more participants to come in this year BIKTA 2026 to memeriahkan lagi inovasi kita ni lah. This is a perfect platform for you to grow. That's my call lah for the participants. Kita juga menjunjung kasih kepada Yang Mulia Pengirannya. Dan sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin bagi pihak mungkin daripada tuan-tuan, siapa yang akan menyampaikan, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin kita kongsikan bersama dengan penonton kita di luar sana, silakan. Okey, terima kasih. Silakan tuan. Jadi kami sebagai pihak penganjur mengalulukan sekolah-sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian tinggi, individu dan syarikat-syarikat mikro, kecil dan sederhana
yang mempunyai produk-produk atau prototipe ICT yang berfungsi untuk menyertai BIKTA. Ya. Maklumat lanjut mengenai BIKTA dan program penyertaan boleh didapatkan di laman sesawang BIKTA iaitu www.bicta.gov.bn, bikta.gov.bn. Jadi untuk mengingatkan sekali lagi, tarikh akhir bagi penghantaran penyertaan adalah pada 30 hari bulan Jun 2026. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya. Bersama dengan 3 orang narasumber kita pada pagi ini sekali lagi. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Zul Hashmi bin Haji Masri, merupakan pegawai tugas-tugas khas kanan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku ahli urus setia BIKTA 2026. Juga bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Razan bin Haji Abdul Razak, merupakan pengurus kanan Authority Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam IT selaku ahli urus setia BIKTA 2026. Dan juga sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Tuan Pengiran Khairi bin Pengiran Haji Mutus yang merupakan Ketua Hakim BIKTA 2026. Sekali lagi kita ingin mengucapkan junjung kasih dan terima kasih Yang Mulia Tuan. Baik. Demikian tadi Auda, kita bersama dalam wawancara terakhir kita pada pagi ini. Baik, alhamdulillah pada pagi ini juga kita menerima kunjungan daripada mana ni Mahira? Ya, daripada pihak sekolah dari sekolah DES, DESCO. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, mereka diberikan peluang untuk membuat lawatan di bahagian-bahagian radio television Brunei Sungai Akal. Jadi mudah-mudahan ia akan memberikan satu pengalaman dan juga tambahan ilmu kepada adik-adik kita. Nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan Rapid Pagi. Terima kasih bersama dengan saya. Pada pagi ini juga dan juga penonton kita tidak lupa mewakili rakan penerbit dan juga rakan-rakan juruteknik sama-sama menjalankan rancangan Rapid Pagi hari ini. Mengucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.